Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini saya mendoakan anda sentiasa berbahagia bersama family. Saudara, apa khabar Saudara Ramzul hadir sahabat malam bersama dengan saya, Saudara Elias Muhammad, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca panas, memang panas sekarang saudara. Begitu juga Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Orang Sungai Petani. Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsar. Saya pun hari ni malam ni saya dengan Yung saya, orang Perak. Yup. Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, Saudara Azali Kasim. Itu juga Saudara Wan, Saudara Rosini Kurungot daripada Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Saudara Zamari LC, Saudara Abu Nem, Salam Perjuangan. Ubay Zulfaimas hadir. Terima kasih. Abdul Rahim Rasul dari Ketua Baru. Cuaca baik malam ni. Alhamdulillah. Suara okey ke saudara? Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya. Saudara, ini Saudara Muhammad Noor daripada Bintung, Perlis. Saudara Muhammad Ali, Saudara Ismail. Saudara Tuan Syed Hakim daripada Singapura. Itu juga Puan Mas Merah, sayang Mas Merah Rubidin. Baiklah saudara. Kalau saya nak santun satu persatu nanti sampai tengah malam pun tak selesai. Hari ini saya bersama-sama dengan tetamu saya. Tetamu kali ini agak istimewa bagi saya sebab dia lantang. Satu ketika dahulu beliau merupakan Ketua Perangan Wanita UMNO Malaysia. Dalam waktu yang sama Exco Kerajaan Negeri Perak. Memanglah suara dia memang tak kering lah. Cuma sekarang ni dia tak ada berparti. Apa khabar? Beliau adalah Datuk Hamidah Osman. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah. Ya, apa tu? Assalamualaikum, Tok. Ya. Terima kasihlah. Sama-sama dengan pelayar-pelayar semua. Ya. Terima kasihlah jemput saya pada malam ni. Dan sebenarnya lama dah. Saya tak bercakap apa-apa politik. Walaupun sebenarnya hakikat tu, orang politik tu, dia macam mana pun dia akan ikut juga perkembangan politik ni. Walaupun kadang-kadang kita kata kita nak pencen lah, kita tak nak buat apa lah. Tapi dah jiwa tu, dah berpuluh-puluh tahun. Ya. So, kadang-kadang ada rasa marah, geram, takut. Merajuk pun ada. Tapi this is all the life, part of life tu. Ya. Datuk berapa lama dalam politik, Dok? Saya menceburkan politik pada umur saya 21 tahun. Sekarang? Dan Tak sekarang ni berapa tahun? Dah 40 tahun lebih 40 lah. tahun lebih dah. Tapi pada saya tak ada masalah umur tu. Ya. Tak ada benda nak rahsiakan. Always young. Okay. Hari ni Datuk dia datang dengan baju merah, beraninya. Dan dia masih tak lupakan walaupun sekejap ada, sekejap tak ada dalam berparti. Tapi bagi saya sebagai orang politik, dia perjuangannya masih berterusan. Hari ni saudara tanggal 14 Februari. Hari ni tanggal 14 Februari. Dan ada apa masalah dengan kamera ni, saudara? Tengok sana tadi, pening saya punya pelayar nanti ni. Admin kita ni. Hari ini tanggal 14 Februari dan 27 hari lagi kita akan menyambut Fajar Ramadan. Tapi jangan lupa saudara, hari ini masuk hari yang ke-1421 virus sebut melanda negara kita dan penyakit itu masih ada lagi. Sebab itu saya selalu berpesan pada teman-teman, pastikan menjaga penjarakan sosial bila menghadiri majlis walimatul urus ataupun majlis keramaian dan bila naik MRT, LRT, naik kenderaan ramai, pastikan pakai pelitup muka lah saudara. Dan waktu yang sama juga saya mendapat perkabaran daripada Kementerian Kewangan. Alhamdulillah, walau dalam keadaan macam mana pun, harga petrol, diesel kekal sehingga 21 Februari ini. Getihnya saudara, untuk RON 97 kekal RM3.47, untuk RON 95 RM2.05 dan diesel RM2.15. Ini Kementerian Kewangan yang beritahu, bukan saya. Dan dalam keadaan begitu di Indonesia sekarang ni sedang menanti dengan penuh debaran. Kita hari semalam kemarin dah ada pemilu mereka ya. So saya nak bercakap sedikit dengan Datuk, nak bertanya, mungkin Datuk juga mengetahui perkembangan ini di Jakarta. Kabarnya Prabowo dengan anak Jokowi sudah pun mendahului sampai ke 59% katanya. Boleh Datuk bagi ulasan sikit sebagai orang politik tu? Yalah, kita ni kata orang dengan Indonesia ni dia adik-beradik kan. So perkembangan Malaysia pun mereka selalu ambil tahu, kita pun selalu ambil tahu. Tapi
pada saya rasa antara Prabowo easy win lah saya. Ya, ya. Sebab bila Prabowo partner dengan anak Jokowi Ya. dan track record Jokowi yang pada saya, I think pada saya yang saya kenal lah, he has done very well. Dia dah buat yang terbaik dan dia ada perancangan-perancangan pembangunan yang nak baik. Contohnya nak buat tu apa? Nusantara yang baru. Memindahkan Jakarta ke Kalimantan dan Ya, sebagainya. ya. So saya rasa rakyat Indonesia menerima kepada ini dan mereka mahu successornya, orang yang akan mengambil alih itu, orang yang akan mendapat meneruskan apa juga perancangan yang dibuat oleh Jokowi. Dan saya lihat dua calon itu pun bukan ada saingan lah. Ya. It's not a fight. Not a fight. Yeah. Tak, sebab saya melihat bahawa apa yang berlaku di Indonesia itu way of thinking. Tapi kita di Malaysia ni lain sikit. Begitulah hebatnya Datuk Seri Najib melakukan macam-macam usaha. Tapi ialah balik cerita pasal Indonesia ya. Satu benda yang kita rasa sedih juga. Sebabnya kalau dulu di rantau sini Malaysia punya leader, Malaysia punya Prime Minister akan dilihat somebody who lead yang lead dalam rantau ini. Tetapi bila Jokowi mereka dunia melihat Jokowi adalah yang lead this region. Kalau kita tengok kadang-kadang bila ada program-program dunia, kita tengok siapa sebelah siapa kan. Kita tengok Jokowi always has a better place than Malaysia. Saya melihat bahawa waktu kehadiran awal Jokowi, it is not well ataupun ketokohan tak nampaklah macam Pak Soeharto, macam I think Habibie. he is very smart. Dia smart in the sense of kalau tengok pada pemilihan dia yang lepas, dia bertanding, Jokowi bertanding dengan siapa dia bertanding dulu? Yang the last election. Dengan Prabowo. Dia bertanding dengan Prabowo masa itu. Dan sekarang berganding balik. Dia bertanding dengan Prabowo masa itu. Masa itu was a very tough fight. Kan? Dan Prabowo pula membuat satu preempt konon dia menang, dia lead. Dan bila keputusan Jokowi, maka dah mula start dah bergaduh. Maka this is the smart thing of Jokowi. Bila dia melihat keadaan macam ni, dia ambil Prabowo. Dia ambil Prabowo dan dia partner dengan Prabowo dan dia bagi Prabowo jawatan yang penting dalam kementerian dia. Menteri Pertahanan is very important. This is a smart thing yang Jokowi buat, which is not happening in Malaysia. Kan? Dan dengan itu dia menamatkan pemusuhan dan dia are very focused. Dia team up, dia fokus dan dia buat Indonesia for the last 5 years sampai ke hari ini. Dan hari ini dia berjaya walaupun dia tahu Prabowo ada pengaruh sendiri. Dia angkat Prabowo, but you partner with my son and you go. This is the benda yang kita pemimpin di Malaysia kena belajar. Sebab kita ni pemusuhan kita tanpa limit. Pergaduhan kita, politik kita, naik seorang ni bergaduh ni dan saya maaflah saya amat risau dengan trend yang ada hari ni. Bila naik je kumpulan ini, mulalah kumpulan ini disiasat dan sebagainya. This is not good for the country. I'm very frank about it. It's not good for the country. Orang luar tengok. And this goes no end. Naik pula tim ni esok, akan congkir pula hari ni. Dan masalahnya selak sana, selak sini. Kita sampai sini dalam kain pun. No, kita kat negara kita ni, kita in the hard time. Negara dalam hard time. Dan faktor macam kita tahu, dalam negara kita ni, hard time ni bukan sebab dalam negara. Ada faktor-faktor luar. Kan? So, negara dalam keadaan difficulty yang macam ni, kita cannot afford to have all this problem. Dan maaflah, this is something yang saya cakap. Saya pernah bertanya Datuk Seri Najib at one point of time, masa tu dia belum penjara lagi. Saya tanya, Datuk Seri, ditakdirkanlah Datuk Seri jadi Perdana Menteri balik. What you going to do with all the people yang buat you ni? Dia buat sikit. Mida, we have to move on. Kita kena pentingkan negara. Kalau orang ni naik, orang ni kena, orang ni naik, orang ni kena. It goes no end. Yang menjadi mangsa rakyat, yang jadi mangsa negara. This is the thing that always in my mind. I always remember his word. This is something yang mungkin orang kata, Datuk Bidah tu dia memuja Datuk Seri Najib. No. This is the thing yang saya melihat pandangan jauh Datuk Seri Najib dalam soal macam mana nak handle situasi krisis dan sebagainya. Tak, saya melihat pada mula-mulanya, I mean saya sebagai orang UMNO,
memanglah saya kecewa, Datuk. Bila kita cuma dapat 26 kursi parlimen saja, ya. Tapi bila saya mendengar kabarnya, bila tuanku jemput Tan Sri Muhyiddin bersama Datuk Anwar Ibrahim duduk untuk menyatukan, dan Datuk Seri Zahid, dia kata, okey Mal, kita pilih untuk jadi pembangkang yang, kita menjadi pembangkang yang konstruktif lah. Tapi usaha itu tidak tercapai. Akhirnya dengan begitu saja kemudian tolak. Kalaulah waktu itu perdamaian tu, saya rasa mungkin kita boleh move on. Sebab itu sampai sekarang berterusan, Datuk. Kita dah 5 tahun ni, Datuk. Sebab itu tajuk bicara kita malam itu adalah, apa tajuk kita malam ni? Politik Melayu dalam bayang. Dalam bayang-bayang, Datuk. Itu keadaannya. Ya, tadi macam saya kata kat Datuk tadilah, kan. Bayang-bayang ni interesting. Sebab satu, bayang-bayang is not reality. Dia bukan satu benda yang reality. Betul. Yang kedua, bayang-bayang ini selalu menghantui. Menghantui diri kita. Orang selalu kata, apa, bayang-bayang you menghantui. Dan kadang-kadang bayang-bayang ni, macam saya kata tadi lah, bukan satu benda yang tak jelas, yang tak terang. Ya, kita diburu bayang-bayang. So sekarang ni memang saya setuju tu dengan tajuk ni. Sebab tu bila Datuk bagi tajuk tu, this is a good tajuk. Realiti hari ni. Dan yalah, negara kita, walaupun kita kata Melayu dalam bayang, tetapi bila kita ni adalah orang Melayu ni majoriti dalam negara ini, ia menjadikan negara pun kini dalam keadaan begitu. Yang terumbang ambing, terhoyang-hayang dan masih dalam bayang-bayang. Datuk, saya memilih bayang-bayang tu kerana bayang-bayang tak ada colour. There's no colour. Datuk pakai baju merah, bayang-bayang Datuk bukan merah. That's one thing about it. Because when we live, kita hidup, kita nak very colourful. Bila tak colour ni, ini. Itu jadi masalahnya. Masalah. Betul tu kalau kita dia akan jadi satu benda yang malap. Ya. Jadi sebab itu sekarang ni, politik kita, kalau berterusan begini, maka kita akan berterusan dalam gelap malap lah. Sebenarnya kita, kalau kita rasa, kalau saya kena temang putih, we cannot afford to have like this. Kita tak mampu untuk negara kita jadi macam ni. Kan? Dan saya sedih lah melihat keadaan, contohnya keadaan di bawah. Ini satu realiti yang kita kena terima. Dengan kos yang meningkat, harga barang yang menaik ni, our purchasing power rakyat kita dah menurun. Dan ada yang bercerita dengan saya, Kak, dulu dapat gaji tahan juga 10 hari. Sekarang Kak, 3 hari dah habis Kak gaji. Kan? Why? Kenapa begitu? Ya, because bila barang naik, dia dah beli barang dapur, dah habis semua. Apa dia balance lagi dah? Kan? Sewa naik, barang naik. So, duit gaji tak naik. So, tak ada balance dalam poket dah. Kan? This is the issue on the ground. Dan sebab tu sekarang ni. Tapi Yang Amat Perdana Menteri dia ada juga bagi bantuan 500, 300. But it's not proportionate. Kenaikan barang-barang tu terlalu tinggi, tak proportionate dengan bantuan yang diterima. Kan? So sebab tu, sorry to say lah, walaupun Perdana Menteri bagi, it was not being appreciated by the rakyat. Kan? Rakyat tak appreciate. Tak appreciate. This is reality. I mean, Perdana Menteri nak marah saya pun, I don't mind. Tak ada masalah. Because I always talk frank, I want to tell the truth. This is what the feel on the ground. Dan memang orang, for your information, Datuk boleh cakap, asalkan Datuk jangan balon mati saya sudah Datuk. Saya kadang-kadang at certain stage, kita kena balon juga. You know what? Sayang anak dipukul-pukulkan. Bukanlah bila kita pukul tu kita tak sayang. Kita nak ajar. Itu aja. Sebab Puan Nurliza dia kata kalau melibatkan hutang dan rasuah, ini juga boleh menghancurkan negara. The corruption memang rampant, Datuk. This is another thing yang I'm also worried. You know, corruption happens sometimes just sebab dia suka corruption. Sometimes corruption because they are depressed. They have to do it because they need it. Dalam keadaan hari ini, bila, sorry lah dengan... Datuk setuju dengan corruption ni? No, not setuju. Tetapi saya nak cakap benda yang akan menjurus kepada berlakunya lebih banyak corruption. Bila sekarang ni, kehidupan tertekan, duit tak cukup, ada opportunity di depan, cuba duit. That's why di Singapura, dia bagi menteri-menteri dia gaji besar-besar. Betul. So that bila you have you are not, when you are exposed to it, you tak, the tendency untuk you buat tak ada. This one pun, when you talk about corruption, sama juga macam
jenayah. Ya, Bila kat ekonomi teruk, jenayah akan meningkat. pasti, And pasti. of course, I'm talking about corruption is part of jenayah. Kan? This is the thing that we have to look into also. I'm worried about that aspect. I never agree with corruption. Ya, But dalam kita nak menangani corruption, kita kena tengok sebab-sebab corruption tu berlaku how to juga. solve it. And how to only solve it, how to avoid it. Macam mana kita nak mengelakkan, bukan saja nak mengatasi, mengelakkan situasi-situasi itu berlaku. Ini satu benda yang something that we have to look into. Ya, sebab saya melihat kalau begitu, bila ada berlakunya korupsi, maka berlaku ketirisan. Bila berlaku ketirisan, tabung bertambah kosong. Bila tabung bertambah kosong, apa lagi kita ada? Kan, Datuk sebagai pernah menjadi the lawmaker di negeri Perak. Datuk sebagai pembuat enactment di negeri Perak. Datuk juga sebagai esko kerajaan negeri. Datuk juga tahu macam mana pentadbiran dan sebagainya. Dan ruang untuk tendensi untuk corruption is there. Tetapi saya tidak menjurus ke arah itu. Saya mengatakan tajuk kita pun malam ini tentang bayang-bayang. Sebab saya melihat, saya bertambah ngeri. Saya kata siapa yang saya wajar untuk saya panggil sebagai guest saya untuk bercakap soal ini. Sebab politik orang Melayu ni sentiasa diburu ketakutan. Bayang-bayang tu sebenarnya kadang-kadang tengok hitam, jadi takut. Tapi tak boleh nak lari tu. Dia sometimes tu no issue buat takut. Ya. Sebab kita kena ada juga potong takut juga. Ya, Kalau ya. kita berani sangat pun not good. Tetapi takut kita itu mesti satu benda yang berasas. Ya. Takut yang berasas. Dan dalam masa yang sama, when you talk about politik takut ni, this is where the leader have to come in to handle it. Kalau orang tu takut, apa solution kita sebagai pemimpin? Nama lagi kita pemimpin, bukan dipimpin. Memimpin. So this is where I have to say that ada juga kegagalan di kalangan pemimpin-pemimpin kita untuk lead ataupun make things clear to the followers, kepada rakyat tentang situasi yang mereka takutkan. So this is the apa tu yang saya rasa agak lacking. Dan kita sama ada we try or we fail, kan? Tapi sebenarnya kalau ada wujud ketakutan tu, what do we do? Bila Melayu takut, apa yang kita buat sebenarnya untuk make sure hilang rasa takut tu? Dan saya melihat, Datuk, to be very frank with you, dan apabila mereka takut, mereka akan melampiaskan kepada isu resis. Yang saya nampak sejak 2-3 bulan ke belakang bila you ni. cakap saya resis ni, saya... Datuk juga resis juga satu ketika dulu. Until now, I'm racist. Because when you talk about racist, there's nothing wrong with racist. Because you are talking about you sayang bangsa you, tapi kita tak kacau macam lain. Kan? Sometimes orang kata racist is not. No, kita kena sayang bangsa kita. Macam juga bangsa-bangsa lain sayangkan bangsa dia. So it's nothing wrong with racist. Cuma saya dah risau tu, when you talk about racist, polemik yang ada hari itu, isu kampung nak UNESCO kan kampung Cina ni tu. This is sebenarnya is a very unnecessary issue. Saya tak faham kenapa Angan Komeng nak bawa isu ni. Kan? Sebab satu, dia tak fikir sensitif orang Melayu. Dan sebenarnya apa tujuannya dia nak bawa isu tu? Tapi dulu Datuk pernah... Saya dulu, esko pelancongan tu. Dan masa saya mendapat pengiktirafan UNESCO untuk Lenggong. Lenggong? Saya nak cakap satu. Lenggong. Dia sebenarnya tu, bila you nak pergi UNESCO ni adalah World Heritage. Bila you nak pergi World Heritage, you kena ada nilai-nilai sejarah. Dan you juga kalau you ada juga dia macam kat Malaysia kita ada 5 tempat yang dapat World Heritage. Apa tu Penang dengan Melaka, partner Coast Heritage. Lepas tu Taman Negara Mulu di Sarawak. Kita ada satu lagi Kota Kinabalu. Dan satu lagi Lenggong. Dia kena ada world punya nilai, nilai dunia. Dan nak dapat UNESCO ni tu, bukan boleh kita suka-suka nak dapat UNESCO. Bukan boleh cakap begitu saja. Saya at one time, saya nak jadikan Ipoh, masa saya EXCO, saya panggil Jabatan Warisan, saya kata saya nak jadikan Ipoh Kinta ini World Heritage because this is at one time pada satu ketika adalah pengeluar timah yang terbesar di dunia. Di Kinta. Itu pun tak lepas tu sebab saya kena ada satu benchmark ataupun penilai-nilainya. Kenapa Lenggong dapat? Lenggong dapat sebab kita ada Perak Man. Perak Man tu apa? Ada
rangka manusia yang berusia 11,000 tahun. Okey. Zaman batu dan sebagainya baru ni. Dan hari ni, you nak jadikan kampung baru ni, firstly, kenapa you bangkit kat isu ni ketika ini? Secondly, saya yakin dia sebagai menteri, dia mesti dapat advice daripada pegawai-pegawainya. Takkanlah dia tak tahu nak dapat UNESCO ni bukan semudah itu. Dan saya nak bagi tahu, sekarang saya boleh cakap, pada saya, kampung baru tak layak lagi pun. Kalau dia mohon pun tak layak. Datuk, masa saya nak mohon untuk Lenggong tu, you tahu, diorang dah start buat research from 1992. Ui, lama lah. We only got 2012. 2012. 10 tahun. 20 tahun, ya. Setelah 20 tahun baru dapat. Dan nak pergi tutup, wakil kita, negara kita, kena bentangkan kepada satu jawatankuasa UNESCO dunia. Saya tak ingat masa tu di mana. Tapi saya tahu somewhere in Europe lah masa Di Paris lah. Kalau di UNESCO, Paris, di Paris ya. We have to go to Paris. Kita kena bentang depan 7-8 komiti yang dilantik di dunia untuk dapat approval. Kalau mereka bersetuju, barulah dapat UNESCO. Bukanlah semudah itu nak dapat UNESCO. Dunia tu, when you talk about dunia. Ya. And then I was told, why Mulu got? Buat Mulu adalah ada deretan tanaman yang terpanjang di dunia. Dan hari ni, kita punya Royal Bloom pun tak dapat lagi. Royal Bloom, ya. Royal Bloom pun tak dapat lagi UNESCO World Heritage. So, ya, saya mengundang Datuk ni pasal isu inilah sebab saya melihat. So saya tak tahu kenapa di ketika ini you must come up with the issue which is unnecessary. And I don't know untuk apa dia buat. Kalau dia nak buat pun sebenarnya tak boleh buat pun. Tak boleh buat sebab dia boleh dapat. Okey, kampung baru. Paling lama kampung baru ada 1 tahun. 70 tahun je. 70 tahun. Tun Dr. Mahathir lagi lama boleh jadi heritage. Sorry to say. Betul lah ada pelayan kata ni rongkot Dr. Mahathir Datuk ni. I mean when you talk about he is almost 100 years. Ya. So 70 years. So dia sepatutnya layak untuk UNESCO Datuk. At least dia lebih tua lagi untuk. No, maksud saya, kenapa saya mengundang Datuk? Sebab bila orang bercakap, dan ini menggiris hati, bila menyentuh sesuatu tentang racial di Malaysia ni, cepat sangat terbakarnya. Look, I'm sorry lah. Sebab saya ni dengan Ngah Koming ni memang saya biasa. Sebab dia dulu adun perak kan. Kita orang panggil suka ngange. Sepupu dia nge. Dia ngah. So kita panggil ngange lah kan. Suka, mungkin dia nak jadi hero untuk kaum dia. But as a minister, he has to be a responsible minister. Dia kena menjadi menteri yang bertanggungjawab untuk tidak menimbulkan polemik-polemik yang unnecessary at this time yang boleh buat orang marah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah nampak selepas disanggah oleh presiden saya, disanggah oleh Datuk Ashraf Wajidi UMNO pun begitu, ketua pemuda menyanggah. He should learn his lesson. Mudah-mudahan lah. Dia patut mendukung kerajaan Madani, kerajaan dia where he is a minister. Dia tak sepatutnya buat benda-benda macam ni. Sebab saya melihat Datuk juga di Perak. Sebab satu ketika dahulu, zaman Datuk, saya tak tahu, ataupun selepas Datuk jadi exco-nya, Perak pula tiba-tiba ada pula tanah sampai 999 tahun. Dia was my year. Dia ya? Ya sebagai exco waktu itu? Sebenarnya saya nak bagi tahu, itu saya kata, Ngah Koming tak pernah belajar daripada sejarah. Sebab isu 999 lah, jatuhnya kerajaan, masa itu Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat di Perak pada tahun 2009. Around that. 2009. I remember. It was 2008. Dia tak sempat setahun. Dia tak sempat celebrate. It was 2009. Menteri Besar waktu itu Bini PAS masa itu tak? Masa itu Niza Jamaluddin was the Menteri Besar. Dan antara sebab yang menjadi masalah ketika itu adalah 999. Dan saya beritahu YB Jamaluddin, bekas YB Jamaluddin dan YB Captain Osman, dia orang bagi tahu saya salah satu sebab yang diorang meninggalkan Pakatan Rakyat itu bila isu 990 tahun ini diangkat ke Exco. Datuk dalam Exco masa tu? No, saya pemangkang masa tu. Okey. Exco ni lah, Exco Pakatan Rakyat. Exco Pakatan Rakyat, okey. Niza MB, Ngange Exco dan Wabi Jamal dan Captain Osman masa tu pun Exco. Benda ni diangkat dalam Exco dan diluluskan dalam Exco. Dan saya nak bagi tahu, Wabi Jamal dengan Captain ketika itu bila Niza kata undi untuk luluskan 999 ni, bila go around tu, Wabi Jamal dengan Captain bangun. Walaupun dalam Exco tak bangun. Dia bangun
dia kata saya menentang. Dan bila 2 orang against 10 orang, so 2 orang, kita escort 10 orang, so 2 against 8, 2 orang kalah. Wabi Jamal dengan kapten rekodkan dalam minit Handset. esko. Answer Exco. Minit esko, rekodkan dalam minit esko tu yang kami dua ini tak setuju. Sebab saya tak nak anak bangsa saya tahu yang kami. Dan dari situlah mula titik yang membuatkan mereka meninggalkan Pakatan Rakyat. So that's what I cakap dengan Ngah ni. Dia tak belajar daripada sejarah. Dia tak belajar daripada lesson. Dia tak belajar daripada lesson. Kenapa Perak dia berjatuh adalah sebab dia. Dan jangan sebab itu lagi masalah yang sama timbul pada kerajaan hari ini. Jadi saya nampak bahawa lepas ngeh dia cerita pasal agama pula disentuh. Yang Jadi very dua sensitive. beradik ni dia memang selalu menentang masalah lah. Kat Perak dulu yang jadi dan saya rasa sebenarnya berbanding dengan dulu kepanasan ataupun penolakan DAP ni ini bermula dari dua beradik ni lah. Diorang ni sepupu. Ngang ni sepupu. Kalau itu keadaannya sukar saya rasa untuk Madani meneruskan. Kalau dia tak belajar, macam mana kita nak meneruskan kerajaan Madani? Ini memberi kesan. Sebab saya rasa saya kesian juga dalam pihak UMNO cuba meyakinkan orang Melayu dan DAP is okay. Dan mereka menimbulkan masalah yang tak perlu. Kata orang putih unnecessary. Unnecessary, betul. Ya. Benda tak perlu dibangkitkan. Jadi akhirnya orang kata discuss. Jadi sebab hari ni dia patut cuba handle isu-isu yang besar. Dan satu benda yang saya bimbang juga yang bila benda ni di bawah kementerian dia, iaitu bila diorang nak buat undian untuk menentukan ahli-ahli majlis. PBT tu lagi. Tapi nampaknya tak jadi pula lah katanya. But that is walaupun dia tak bersuara, tapi dalam baru-baru ni dia orang punya ada juga DAP, ada dibangkitkan. Dia diluduskan usul. Masih lagi. So this is the thing that I think everybody have to be very serious lah untuk dalam saya tahu UMNO having difficult time. Ya. UMNO hari ni berada dalam situasi yang amat payah, terutama nak meyakinkan orang Melayu dan ahli dia sendiri tentang kenapa bersama PH is the right choice. Berkawan dengan DAP adalah satu pilihan yang betul. Saya sendiri, mak saya orang UMNO, cakap, ni cakap orang Perak lah. Apa kerja kau ni? Dulu kau kabur DAP ni, itulah kau kata. Tak betul, jangan DAP. Hari ni kau suruh kau nyokong kau dengan DAP. Apa hal pula? Kan? So, this is golongan-golongan kalau akaun B, ini akaun B lah. No, kalau mengundinya dia panggil apa? Saluran satu. Saluran satu, ya. Saluran satu yang on the wall. Putih, seputih-putih. Kalau putih, seputih-putih. Kalau hitam sikit je, pun dah bercakap. Apatah lagi yang bawah-bawah lagi tu. So, saya tahu UMNO dalam difficult time, nak convince orang. So, bila you bangkitkan benda ni, I think saya ingat Anthony Loke kena mencari formula yang terbaik lah untuk meyakinkan orang Melayu kita ni bahawa they really change. They really go for change. They really want to change and they really learn. Then, of course, PN will pick on this issue. Kan? Yeah, of course. Betul lah. This is politik. So, kenapa you nak bagi peluru ke orang untuk tembak dia? Itu suasana. Betul. Kan? Saya setuju. Sebab saya nampak bahawa Datuk ni kalau dengan ngeh dengan ngah ni memang dua-dua ni. Saya ni memang tak pernah ngam lah dengan Dan saya nak cerita sikit lah. Ya. Sila. Masa saya dalam bersatu, kan? Saya memang alergik dengan ngangnya. Satu ketika saya diminta duduk sebelah ngangnya, kan? Saya punya muka tak boleh nak kontrol. Ngilu rasa tak? Bukan ngeri Dia ngeri dengan ngilu lain dia tu. So dan banding dengan ngah ni dia lebih lagi. Walaupun dia dilihat menguasai bahasa dengan baik kalau dia bercakap. Dia bahasa Melayu dia memang fluent lah. Tapi kalau isu yang sebegitu, saya rasa inilah I think PM have to call him and tell him. I think dalam hal ini pun saya rasa PM tak boleh biarkan benda ni lama. He have to put a stop to it.
Dia kena pupuk nota cepat. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau mendengar bicara saya malam ini komen ikhlas daripada Datuk Hamidah. Dia kata Perdana Menteri harus mendengar dan mencari jalan supaya bukanlah nak warning, tidaklah, tetapi mencari Dan upaya. macam saya kata, kalau dia Ya. nak buat pun tak akan dapat because the value is not there. Ya. Kalau dia nak bawa angkat ni ke UNESCO ni warisan bertaraf dunia, Ya. kan dia tak akan dapat. Kenapa dia nak bawa isu ni? Sebab saya kata tadi satu benda yang tak perlu. Kalaupun nak dilihat sebagai menjadi champion kepada warganya, kan? Dan pada saya, kalau you are doing it, you are cheating the Chinese. Dia Hmm. menipu orang Cina tu sendiri. Datuk Seri Wee Ka Siong, I think ini bola tanggung daripada Datuk Hamidah ni. Bila Datuk Hamidah kata ini ngeng ni membohongi warganya. Ya Datuk, bila cerita. Ya. Bukan dia menipu, dia memberi harapan dan kata dia nak buat itu di ini. Padahal saya sure, saya yakin dia tahu benda ni takkan boleh. Sebab takkanlah dalam kementerian dia tak ada orang yang nak advise dia yang kata benda ni tak boleh. Tetapi kenapa dia nak teruskan juga buat benda ni? So dia nak okey macam dia kata nak jadi hero pada bangsa dia. Tetapi hakikat ni dia menipu. Kan dia menipu orang dia sendiri. Benda yang memang takkan wujud tapi digambar-gambarkan. Mungkin at the end of the day, I dah fight tapi I tak berjaya. So anyway, I think this is not this is not a real leader. Sebab saya melihat bahawa Datuk Yang Berhormat Komeng ni dia juga sebagai menteri KPKT. Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. Dan ini menyangkut soal perumahan rakyat yang menjadikan derita rakyat berpanjangan. Selagi masalah perumahan tak diselesaikan. Sebab warga rumah pun sekarang malah lambung. Saya ingat itu sepatutnya ditangani. Dalam waktu yang sama, saya teringat Datuk dulu pernah berjuang soal tanah di Setiawan. Kampar, bukan di Setiawan, di Kampar. Oh, Kampar pasal apa? Tanah Lombong tu. Ya. Yang pertanian. Boleh nak ceritakan sikit Datuk? Kalau mungkin Datuk Syarani dengar, have to pick up lah tengok keadaannya. Apa dia? Ya, sebenarnya Tanah Lombong asalnya tanah tu di Bekas kawasan Lombong. Kampar Kinta ni sebenarnya banyak lombong-lombong. Ya. Dan sebenarnya itulah punca pendapatan kepada kita panggil nelayan darat lah. Nelayan darat. Ya. Berwarna nelayan yang menangkapkan di lombong-lombong, ikan air tawar dan sebagainya. Dan mereka pun bukan jumlah yang kecil. Ya. Saya rasa dekat juga 1,000 orang juga. Oh, ramai. Ramai yang juga. Jadi kalau dan lombong-lombong inilah Punca pendapatan mereka, punca rezeki dia orang. Tetapi malangnya bila tanah tu saya kata tak silap saya hampir 2,000 ekar. Ya. Tanah itu diberi penyewaan kepada Kolej Tengku Abdul Rahman, Universiti Tengku Abdul Rahman. dia bukan Kolej Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman is different issue. Ini tanah Lombong yang diberi pajakan kepada syarikat-syarikat Melayu bukan Melayu. Dan akhirnya mereka memagar kawasan itu sebab mereka dapat sewa. Dan maka hilanglah punca pendapatan mereka orang yang ramai ni. Jadi itu yang saya tengok. Okey. Saya bukanlah yang tu resis yang kalau Datuk ni lelaki sedap juga tengok berjuangnya, Datuk perempuan wanita kesian juga saya kata. Teruskan Datuk. Ya. Saya bukanlah tu resis mengatakan tak boleh pembangunan, tetapi saya nak minta macam Kerajaan Perak, bila kita nak fikirlah. Ya. Ini orang nak cari rezeki, itulah punca rezeki. Kau tutupkan pintu rezeki, kau letak pasir pintu rezeki dia buat apa? Orang kita. Banyak tempat benda-benda lain yang boleh dibangunkan di Perak. Ya. Perak is actually ada potensial, tetapi kenapa you nak bagi lombong-lombong itu kau sewa dan bukan banyak pun hasil dia. Sikit je hasil dia. Kalau Perak hilang hasil dia pun tak apa. Apakah lombong-lombong itu akan digunakan untuk melombong balik ke atau macam mana? Ada tempat itu dia orang bagi sewa dan dia orang pelihara ikan. Oh, pula dah. Ikan dah ada. Memang ada nelayan orang kita lah kan. Kita ni ikan liar lah. Ya. Lombong tadi ikan. Kadang-kadang ada macam kita orang wakil rakyat dulu adalah program-program kita buat dengan Jabatan Pertanian, kita lepaskan benih-benih ikan dan lombong semua tu kan. Tapi bila sampai selepas saya keluar, tanah itu dibagi pajakan mana yang syarikat-syarikat besar yang ada pun bukan cakap Malaysia, ada Malaysia pun. Saya ada faham tu investor from Singapore. Yang mereka labur dan diorang buat ternakan Tok minum. Saya tengok Datuk screen dekat dia ambil air tu. Ternakan saya nak ikan air tawar Ya. dekat situ. Tak, saya Maka hilanglah pendapatan
nelayan kita. tempatan. Orang tempatan, orang kampung. Dan saya sedih juga bila mereka datang jumpa saya, ada nangis, ada itu punca pendapatan. Itulah rezeki yang nak tanggung anak bini kat rumah. Tiba-tiba dan paling sedih bila mereka nak masuk, pintu dipagar. Itu pun antara faktor yang saya tengok. Sampai baru ni masih lagi mereka berusaha untuk mendapatkan balik. Cari rezeki. Tak, saya sentiasa mengikuti perkembangan seluruh negara tu, macam-macam isu kan saya tengok. Tapi saya nak tahu juga apa cerita sebenarnya, kenapa Datuk Midah ni garang semacam. Oh, ini cerita sebenarnya bahawa saya tak boleh tengok kalau tengok bila ada penindasan kan, sebab apa ni, saya tak mampu nak tengok. Sebab saya rasa kalau kita boleh tolong, kenapa kita tak tolong? Kalau sebagai kerajaan, kenapa you all tak boleh buat something? Bukan banyak sangat sewa tu. Pogo je lah sewa tu. Kan bagi kat diorang ni. Tu tanah Setiawan dah faham lah Dok. Kawasan kampung saya tu Dok. Setiawan tu, isunya isu tanah Rizal Melayu. Ini pun satu benda yang tak selesai. Dan perkara ni telah diangkat oleh audit negara dan keluar audit report yang memang ada something wrong dengan tanah tu. Datuk bayangkan, tanah tu, tanah Rizal Melayu. Ya, betul. Kan? Lepas tu diberi pemilikannya kepada syarikat. Ada syarikat, ada individu. Kan? Atas nama bukan Melayu. Tapi tanah tu masih berstatus Rizal Tanah Melayu. Macam mana tu? Kan? Itu yang baru ni yang MB Perak cakap itu. Oh, tanah tu masih tanah Rizal Melayu, cuma pemilik je bukan Melayu. Kalau dah pemilik bukan Melayu, buat apa lagi tanah Rizal Melayu? Kan? Ini satu benda yang jadi bahan ketawa. Betul lah. Satu benda dan peliknya bagaimana proses itu boleh terlepas dekat PTG Ipoh. Kan? You tahu bila dia sebenarnya ada plan untuk tanah Rizal Melayu ni. Dan status dia masih Rizal Melayu. You tukarkan menjadikan pemilik individu bukan Melayu. Tak silap saya ada 300 lebih lot-lot tu ditukar. 500? 500 lot. Yang akhirnya, yang seronok yang saya dapat tahu lah, saya pernah buat pencerahan sedikit. Syarikat tu, syarikat Tanah Rizal Melayu. Bagi pada satu syarikat yang majoriti pemegang sahamnya pun bukan Melayu. Katanya lah yang saya dapat tahu. Kemudian dipecah lot-lot jual pula pada bukan Melayu. Jadi sekarang ni masalah sekarang ni bila PTG mengatakan bahawa dia terpaksa caveat baliklah tanah tu. Tanah tu saya difahamkan telah di caveat. So dah ada caveat. Bila di caveat, saya nampak ada kezaliman pada pembeli. Pembeli tak tahu. Saya bukan kerana dia Cina. Tidaklah, tapi sebenarnya di segi itu saya setuju dengan Datuk. Saya pun bercakap dengan keadaan sama. Pada saya, pembeli tu tak salah. Dia tak salah. Sebab ada tanah yang boleh jual dan boleh tukar nama dia. Dan dia rasa harga tu reasonable. Dia belilah. Dia belilah. Tapi sekarang ni duit tak dapat, tanah tak dapat. Persoalan dia sekarang ni, you caveat tanah tu. Okay, fine. Tetapi siapa yang membuat kerja tu? Itulah. Kenapa orang yang buat kerja tu lepas sampai hari ni tak dikenal apa? Ini yang saya kata. You have to teach them. Let's say, kalau you marah sebab corruption, you kena also against penyalahgunaan kuasa yang macam ni. You kena siasat, how can this happen? Dan sekurang-kurangnya bila ada seorang yang dikenakan hukuman, ini membuatkan orang lain tak berani untuk buat. Sekarang ni you cakap, you caveat lah apa. Yang jadi mangsa pembeli. Ni, orang yang buat kerja tu, siapa? Jadi akhirnya pemimpin utama yang disalahkan. Orang yang pegat bahawa yang buat kerja bahawa the wrong doing, kena tak nampak. Itu dia kena betulkan daripada dia punya akar umbi. You kena get this thing clear. Okay, berbalik pada dari segi politik hari ini Dato'. Politik orang Melayu kita ni diburu bayang-bayang. Kita diburu oleh bayang-bayang. Kemana kita pergi pun bayang-bayang tetap ada. Cuma saya melihat orang kita ni kadang-kadang sentuh sikit cepat melenting. Tahu pangkal. Contoh saya katakan. Saya bukan nak menuduh siapa. Contohnya apa yang berlaku di Kelantan. Masih lagi sampai hari tak selesai lagi. Isu Nek Azli ni masih lagi tak selesai lagi. Orang tu kata begini, ada pula orang buat begitu begini. Isunya Dewan Undangan Negeri 3 malam lepas saya bercakap dengan ini speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Dia kata selalunya enactment ini yang memutuskan dia ada LA di situ. Tak itu Datuk. Mesti ada legal advisornya. Saya pun tak faham macam mana prosedur yang berlaku di Kelantan. Sebab tu SS LA Espino Pegawai Kewangan Negeri dan LA dia dapat title yang berhormat tau.
Yes. Ya, Yang sebab dua berubah. ni adalah 3 pegawai kerajaan yang masuk dalam mesyuarat Exco. Betul. Dewan Ya. Negeri pun dia ada juga. Dewan Menegak ada dan dia orang ni kapasitinya as advisory Okey. sebagai penasihat. Mhm. So dalam hal ini saya tak faham macam mana benda ni boleh terjadi. Mhm. Sebab macam yang kata memang ada LA, kenapa tak dinasihatkan dan bagaimana benda ini boleh Bertindih. bertindih dan terlepas dengan Hmm. sekian lama hingga kan walaupun hakikat dia bertindih buat apa, pada saya satu perkara yang memalukan. Ya. Sebab walaupun di Kelantan, walaupun di mana, isu yang dibangkitkan undang-undang syariah dibatalkan. Mhm. Jadi semua pun kita kena Itu yang clarify. kata undang-undang sebenarnya bukan undang-undang syariah dibatalkan, enactment itu yang Dan dibatalkan. this is the thing yang kita kena clear sebab Ya. persepsi yang keluar sekarang undang-undang syariah yang dibatalkan. Itu yang Walhalnya sebenarnya bukannya undang-undang syariah. Enactment dekat Kelantan yang berkaitan dengan sokong dia bukanlah pun undang-undang syariah pun yang dibatalkan. Mhm. This thing buat clear sebab pada bangsa asing Ya, kita ya, kena ya. sensitif. It doesn't look good. Dan saya dengar juga kabarnya ni di Kedah pun sama juga berlaku. Hmm. Dan MB Terengganu kata dia pun tengah buat kajian bersama tu. Jadi saya rasa apakah Dewan Tapi pada saya Ya. ini soal yang menyentuh hal agama. Ya. This is again, kalau saya nak boleh advise, PM has to call. Look, you put aside lah politik, get things done properly back. Mhm. Kalau perlu, angkat balik, dipinda whatsoever kan. Mhm. Buatlah secara elok sebab Memang tak ada masalah. itulah nampak tak cantik bila benda ini dijadikan polemik. Mhm. Dan tiba-tiba, siapa tu? Siapa namanya? Perempuan ni siapa nama? Nik apa? Nik Elin. Nik Elin. Nik Elin jadi hero pula dalam hal ini kan. Kata setengah kata hero, setengah pula kata dia ni sebagai menentang apa-apa hukum Islam dan sebagainya. Jadi menimbulkan pro and cons. Jadi, No, dia bila this is the thing that satu pengajaran untuk semua pembuat undang-undang, pemimpin, you must get things right. Jangan sampai dicabar dan ya. yang benda ini. It is not only for the state. Ya. State Assembly, ialah mereka adalah lawmaker juga yang memenda enactment. Tapi di parlimen bersama juga. Sama juga. Contohnya hari ni minta maaf saya nak Ya, ya. cakap. Dalam soal surat Datuk Seri Najib. Mhm. Banyak sungguh kekeliruan dalam surat tu. Dan ini juga again undang-undang dan satu benda yang It doesn't all the look good. while Yeah. setahu saya lah. In fact dalam kes Datuk Seri Anwar dulu pun bila ada pengampunan yang keluarkan surat istana. Ya. Kenapa dalam hal ini pula jabatan Jabatan undang-undang or whatever Dia bukan dia ini whatever surat ni. jawatan PMO. kuasa pengampunan. No, surat tu Dia kementerian. sign by siapa? Ini masalahnya. Pengampunan, so many things. Ada istana, ada jawatan kuasa, sign pula by pegawai undang-undang. Banyak kecelaruan. Pernahnya, it's a very bad image. Ya. Dan you kena understand dong. Di dalam negara kita ni, selain daripada rakyat, kita ada rakyat, kita ada juga warga-warga asing yang berada dalam negara ini. Yang buat bisnes, yang sebagai dignitary, sebagai ambassador, whatever. Dia orang melihat cara takbir kita tau. Kalau inilah gambaran kita pagi, ini menakutkan pelabur tau. Pelabur takut nak datang kat negara kita bila tengok kadang kita terlalu banyak kecelaruan. Kecelaruan lah. Ini masalah kecelaruan. We have to minimize kecelaruan because bila soal contohnya dalam surat tu discount 50%. Padahal dapat 20 juta bukan It's not 50% discount. How can surat yang penting macam tu, surat ni you can afford to have this kind of mistake. Dan hari ni pula saya bila melihat pula kenyataan hari ni, perbicaraan hari ni, lagi pening kepala pula tengok. Apabila Jasmine Low pula buat kata bahawa dia hantar surat tu waktu itu jolo pula ada bukan dalam rumah, di pekarangan saja pun. So macam laru habis keadaan sekarang ni. It doesn't look good, saya dapat. It doesn't look good. It doesn't look good for the country. So benda-benda macam ni dia satu environment lah. Environment kita punya ni kena cantik. Because I think whatever is negara kita ni, kita paling penting is ekonomi. Ya. Our economy is not good. Dia Bursa saham merodom jatuh teruk. Kan? Bursa saham boleh tahan sikit, tapi duit ringgit kita hari ni pun dah
Today 4.78. Ini 4.78 I agak. think in the short while kalau kita biarkan will touch RM5. Jangan Tok doa yang bukan-bukan Tok, serius No. juga saya Tok. What I'm trying to say is, dia bukan kita nak mengharapkan, tetapi kemungkinan akan berlaku. Kalau So, tak dijaga. So kerajaan kena buat sesuatu untuk jaga benda ni. Ya, Jadi ya. kena allow all these things happen because kalau you biar, ia akan menjurus pada itu Tok. Ya. Memang kita takut pada benda itu. Tapi saya tengok bursa saham dah cantik dah sikit. Cuma hari ni ada sedikit apa. Yang cantik selepas jatuh tu, betul lah ada correction. Tapi still tak secantik dulu tu. Ya. Dia a bit of correction aja. Dan after so many dia jatuh, dia naik sikit lah. Dia naik dalam seminggu lebih. Lepas tu dia correction balik. Tapi gitu. correction ni bukan correction yang atas ni. Dia correction yang di bawah je tu. Datuk main saham juga Tok? Saya faham jugalah. Datuk remiser dulu? Tak? Tak, saya accountant. Ya. Background saya accountant. So I know about Tahulah juga dah. Tak boleh lah orang kata nak cong ke Datuk. Tak boleh Datuk ya. Rosak teman ni dapat you ni accountant. Yup. Apa nak buat. Tak, saya semua nak bicara dengan Datuk Medah ni. Sebab dulu pun kadang-kadang dulu masa beliau jadi ketua perangan wanita UMNO Malaysia, banyak juga kadang-kadang saya berjenaka. Tapi orangnya serius apabila menyentuh soal bangsa. Pada saya, mungkin orang kata saya keras semua. Tapi saya lebih suka macam kita betul serang. Betul terang interact and maybe tu betul, maybe saya betul. We share. Ada dan kita menyimpan mengenang benda tu, kita tak dapat penyelesaian kita yang saya sebenarnya nasib baiklah hari ini apabila Ngah Komeng kembali pada cerita Ngah Komeng ni tu hari ini dia buat kenyataan bahawa dia kata dia nak look forward, nak melupakan keadaannya sebab tapi the damage has been done. Dan apabila ketua perhubungan UMNO Selangor Datuk Megat ini Datuk Sri Wira Megat Zulkarnain Tan Sri Omadin, dia dah very strong objection dia sebab benda ini berlaku di Selangor. Dia nak dilakukan di Selangor kan, selaku ketua perhubungan UMNO Selangor. Hakikatnya apa yang dia buat tidak membantu kerajaan yang ada. Itu cerita dia. That is the bad thing that he has done. In fact, he shouldn't mellow down. Pada saya dia harus tampil ke depan dan minta maaf pada orang Melayu atas kesilapan dia ataupun kedarifan dia dan minta maaf kerana ia menyentuh sensitiviti orang Melayu. Ya. Saudara Abdul Aziz dia salam kat Datuk Medah, dia kata. Assalamualaikum dan salam untuk Datuk Sri Medah. Siapa tu? Saudara Abdul Aziz. Abdul Aziz. Okey. Kawan-kawan kita ni sebenarnya mereka mengikuti perkembangan Datuk, bukan mereka tak ikut Datuk. Mereka ikut perkembangan. Tapi biasalah Datuk, dalam politik ni ada. Cuma saya nak tanya Datuk juga, sampai bilakah harus Melayu ni berpecah-pecah? Akhirnya kita dikejar oleh bayang-bayang yang penuh kengerian. Satu benda yang bila Datuk cakap kengerian itu, saya nak share jugalah Datuk. Ya. Sebab bagus juga sebab Datuk tak ada parti sekarang ni. You boleh bercakap. Saya nak share juga benda ni dan ini menjadi kebimbangan saya. Ya. Kita tahu tahun depan cukup tempoh 10 tahun untuk kita boleh meminda kita boleh ataupun boleh dan tak boleh tu kita pulang pada tapi kita boleh untuk meminda persepadanan persepadanan pilihan raya. Ya. Okey, kita boleh itu. Dan hakikat hari ni kerajaan yang ada ni ada two-third. So selama hari ni kita tak buat sebab kita tak ada two-third. So mesti kita masih kekal dengan kursi kita, iaitu kursi 22 ahli parlimen. 22. Kita kekal dengan 22 sebab kita tak dah berapa term dah kita tak ada kerajaan two-third. This time kerajaan two-third tu. Saya bimbang dengan keadaan hari ini. Dan I have to be very terang dengan keadaan ini. Kalaulah polemik yang ada hari ini ataupun suasana politik hari ini berterusan yang kita tengok kerajaan yang masih ada ni terbukti dalam pilihan raya negeri, pilihan raya PRM tidak mendapat sokongan orang Melayu. Kalau pemerintahan itu, kalau dilihat kerajaan yang ada ni hanya boleh terus kekal hanya dengan sokongan orang bukan Melayu, tidakkah mereka juga akan menambahkan kursi-kursi bukan Melayu? Saya tak tahulah, tapi ini bagus juga polemik yang Datuk ceritakan sebab saya cakap sikit. Saya tak nak cakap tempat lain tu. Saya nak cakap pasal Perak je tu. Ya, Perak. Perak kawasan saya tu. Ipoh Timur. Dekat 200,000. Boleh pecah tu? Kena pecah lah, betul lah. Ipoh Barat. Ya. Dekat 200,000. Batu Gajah.
Tambun, Datuk Seri Anwar Anwar. tu bertanding waktu tu 160,000, Ya. 60,000 bunyi. Boleh pecah Kampar, boleh pecah Gopeng, boleh pecah. Hmm. Kalau ini pun Perak pun boleh pecah sampai dekat hampir 7-8 kursi. Ya. Itu tak kira lagi Di Lembah Kelang, Selangor Lembah Kelang memanglah. KL dan sebagainya. Hmm. So benda ni saya khawatir ni kalau benda ni berlaku. Ya, Datuk ada yang khawatir- kata Hmm. takkanlah Anwar nak buat. Hmm. Tetapi kalau itu boleh menentukan kerajaan yang dia pimpin berterus, adakah dia tidak akan buat? Kan? Ya, This is political survival. Sorry to say lah. Masa dalam UMNO dulu pun, UMNO pun buat. Ya. Terus kekal kuasa menambahkan kursi-kursi Melayu. Sebab ketika itu kita lihat Melayu menyokong UMNO. Tapi dalam keadaan hari ini, dan ini juga benda yang saya bimbang ianya Ya. berlaku. Saya Dan- tak salahkan Datuk untuk bimbang, tetapi saya berpegang balik kalau nak berlaku tentang apa ini persempadanan ataupun allocation of the seat Ya. Saya selalu juga saya bercakap tu tentang perjanjian kita 1963. Perjanjian 1963, dalam perjanjian kita dalam penubuhan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung termasuk Singapura, 4S masa itu. Singapura, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. So Semenanjung punya kursi parlimen tidak boleh two-third. Dia mesti di bawah sekitar 1/3, lain tu mesti di Sabah, Sarawak. Dan ini juga yang sedang dituntut oleh Sabah, ini juga dituntut oleh Sarawak. But if you increase it proportionately, Ha. tak bisa Sabah Sarawak pun boleh naik because you have the two-third. Ya, But ya. you increase proportionately. Tapi kursi yang ada kat Semenanjung ni, kan? Datuk risaukan tentang dominasi kita lah. Ya. Ini kita kata politik Melayu dalam bayang-bayang tadi. Ya. Kan? Bayang benda yang tak tetap, yang kecelaruan. Dia boleh berlaku tu. Because you can increase proportionally. Memang you seat ni tidak akan cukup tutup. Tapi proportionally. Dan dalam Semenanjung ni sendiri, apa kata kalau 40 kursi tu jadi 80? Hang parlimen lagi lah jawabnya. Ha. Hang lagi tu. Kita dah ada hang parlimen pilihan raya baru ni. Ya, tapi kursi mereka bertambah. Hmm. Kursi mereka akan bertambah. Dan dalam keadaan itu mungkin kawasan-kawasan Melayu kita tak nak naikkan. Sebab apa? Kita Tak cukup numbers. It's not about the number because we know we couldn't get the vote from the Malays. I mean, we have to be very frank with the whole thing. Yeah. So we tak get increase. Then we increase places yang kita rasa kita boleh dapat undi untuk menambahkan kerajaan dia. This is something yang long term is something. I think, tapi saya rasa Datuk Seri Zahid semua mereka seorang politician yang berpengalaman. Tapi inilah kebimbangan yang saya lihat yang have to be handled properly. Saya semalam Datuk saya Hussein dia kata kita ada kena reforms dalam Malaysian politik ni kena reform. For the sake of sustaining the Malay dominant, mesti ada reform. Kalau tak reform pun tak boleh juga. Saya selalu mengatakan pada rakyat yang paling penting Datuk, what is on my table? Kalau something is, when I wake up in the morning, bila saya bangun pagi, atas meja tu buka tudung saji yang ada anak-anak tikus tu, rasa mengamuk dia orang. Dia ceritanya, kalau Datuk suka cakap on table, saya lebih cerita pasal perut. Perut lah. Ayat betul. Because people at the end of the day, people talk about the stomach kan. Because people are angry when they are hungry. Yeah. Bila mereka rakyat dalam kelaparan, memang suka untuk the situasi pun, kita pun tak boleh nak salahkan Anwar juga. Ya. Sebab hutang kita pun dah terlalu tinggi. Tinggi sangat. Dan kita pun dah tak mampu dah nak buat pinjaman. Ya, Kita dah sampai 65% of kita punya hutang. Tabungan kita pun dah habis kena korek tu. Tabung pun dah tak ada. And then hasil the COVID kan. Ya. Basically all the companies ada masalah. Koput habis. Dia orang ada masalah kan. So bukan saja dia orang tak mampu nak bayar teks. Ya. Hutang-hutang teks yang lama pun dia orang tak boleh nak Tak dapat. Dan saya juga berjumpa kawan-kawan saya dalam yang terlibat dalam sektor pembinaan, construction dan sebagainya. Dan sekarang ni pula kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pula dia punya tahun pertama tu untuk menangani derita rakyat, kononnya bawa kecil-kecil apa semua. Untuk tahun 2024 ini untuk memulakan gear up of the economy, tapi tidak pada mega. So sedangkan kontraktor kelas A ni mengharapkan mega. Dia macam mana tu? Because kalau you tengok program-program Datuk Seri Najib semua dulu, it's more of PFI. Ya. Yeah, we still need private funds punya inisiatif. investment, ya.
So dalam keadaan negara kita hari ini tidak boleh mengeluarkan jaminan, what can we do? Because PFI ni jaminan. Dan sekarang kita tak boleh buat jaminan, kita dah saturated. Dah sampai tu. So we cannot come up with any mega project. So where are we heading kalau begitu, Datuk? Sama juga kes yang kita nak buat high speed train. Belum dulu PFI, sekarang ni dia tak buat PFI. Dia some sort like privatisekan benda tu aja. So who wants to do it and then collect lah konsesi ke benda ni semua. Ya. So this is the stage that we in the country now. Kita memang dalam keadaan yang tenat tu. Fundamentalnya, saya melihat, Datuk, ini nak bertanya dengan Datuk, sebagai accountant, sebagai orang politik, sebagai bekas pentadbir dalam kerajaan negeri khusus negeri Perak. Okay. You terlibat ya. Apakah suasana ekonomi dulu, sekarang ni macam mana? Beza dulu dan sekarang, dan what is the future? Before, now and the future. Dari ceritanya, nostalgia, reality dan ambitious. Boleh Datuk bagi gambaran? Dia masa dulu, kita masih ada banyak tabungan lagi. Kita pun masih boleh kutip duit lagi. Bila keadaan hari ni tu, tabungan pun dah kering, kita tak ada income baru semua. Dan hutang kita yang meningkat. Dan dia kalau kita pergi account dia, kan, contohnya kita kena berbelanja. Pendapatan tak ada. Kan? Akhirnya kita buat apa? Kita pinjam. Tetapi sekarang ni pinjaman kita dah saturated. So, for our future, saya ikhlas saya cakap tu. It's a very difficult time. So sekarang ni macam pandangan pelayar saya, CDME, dia kata, kalau gitu apa cadangan Datuk? You must come up with some I think the best we're going to have to go, Najib has to go and see. Ya? Najib pula. Sayang sangat. Sayang Datuk sangat. Najib. Ya, okay. Datuk Seri Anwar kena pergi jumpa negara-negara mana yang boleh kita jadikan rakan kita untuk bantu kita. Memang dia tak pergi pun, dia pergi macam San Francisco, baru ni pergi China dan sebagainya. Tapi I think not enough. I think suka tak suka, kita kena pergi ke China. Dan setakat hari ni, apa yang pergi yang Datuk Seri Anwar pergi tak materialize lagi. Tak materialize lagi. Tak jadi, tak nampak lagi dia punya kesan sebenarnya. Buah tak masak lagi kot tu. Bila nak masaknya? Jangan tanya saya bila nak masaknya. So hanya sekarang dapur nak masak. Dapur tak tunggu tu. Dia tak tunggu buah tu masak tak masak. Dapur kena berasap je tu. Padi nampak kuning je tapi hampa macam mana di Kedah tu. So sekarang ni people cannot wait tu. You have to go and talk maybe the G&G punya arrangement whatever. Tapi kalau you nak cakap pasal hutang memang tak boleh hutang dah. Hutang dah. Dan ini saya tertasu pasal Najib sebab saya teringat Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun pernah cakap dengan saya. Saya pernah berbincang sebab Datuk Seri ekonomi, saya pun accountant. So kita orang selalu bercakap pasal ni. Datuk Seri saya cakap, dia kata, anybody at this point of time jadi Perdana Menteri or being the government is not easy. Ya, betul. Saya selalu mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak ada tongkat sakti. Dan kita punya ekonomi, saya tak tahulah Datuk sebagai accountant, saya punya menggambarkan seperti sebidang kain, selai kain putih, dah comot habis. Warna biru, warna merah, warna coklat, warna hitam, corak dah. Nak dibersihkan tu, nak cari klorok. Masalahnya kain dah reput. Ceritanya tu, jangan dicomotkan lagi. Kau tahu kain dah comot, jangan kita comotkan lagi. Carilah titik-titik perdamaian. Jadi kalau politik berterusan, tak ada titik demi perdamaian. negara, as how we see it now in our earlier punya discussion. Jokowi is a very good example macam mana dia manage negara dalam keadaan huru-hara. Dan nak huru-hara dan nak bergaduh. Tapi he's smart. Tarik seorang betul kan keadaan. I think Anwar have to sit down. Dia dah buat tapi ada orang macam komen, ada macam ngeh tu macam mana? Tapi he has to handle it lah. Itulah sebagai pemimpin. Dia kena handle lah. Kena tarik balik lah orang macam Wee Ka Siong daripada MCA. Dia kena tarik lah orang macam ni kan. He is smart enough. He is in a position that he can do it. Tetapi pada saya, kurangkan as much as possible friction. Kurangkan friction. As much as possible friction internally, externally. Tapi kita friction kita externally dah nampak gayanya alhamdulillah. Tapi externally what I mean is internally within the party or external party. Is internally dalam kerajaan. Kan? Dan juga externally
luar kerajaan. Yang this is the, walaupun saya bukan nak puji pula, this is a smart thing yang Mak Sabri buat. Mak Sabri boleh tarik Anwar, boleh bincang dengan Anwar, and then come to a decision. That is smart point of Mak Sabri ni. Datuk Seri Mak Sabri tu buat. Kan? Yalah, ya itulah. Yang lain banyak Banyak laju salah dia. Tapi when you talk about reducing friction, betul. kan? Because kita sebagai manusia tu, we cannot afford to have so much problem at one time. Kalau boleh dari segi parti ni, minimize kan. Secara nak bercakap panjang lagi pun dengan Datuk Midah ni, kita tekan masa tak mencukupi Datuk. Memang seronok. Nanti saya akan undang Datuk nak bercakap 1, 2, 3 perkara lagi Datuk. Okay. Dan saya suka, bagi saya Datuk sekarang tak ada parti, non-partisan, dan Datuk bercakap betul serang. Harapan saya satu je tu, supaya kita jangan izinkan kita diburu bayang-bayang. Kita sepatutnya pergi ke mana pergi ada bayang-bayang, tapi bila kita diburu bayang-bayang tu. Dan dalam masa sama pemimpin pun kena kurangkan bayang-bayang tu. Tu Datuk cakap dengan ini dengan pelayan. Kan? Yalah, pemimpin pun kena kurang bayang-bayang. And there's a way of macam mana kurang bayang-bayang. Kalau contohnya dari segi pencahayaan, jangan bagi kat belakang, letaklah kat depan. Jadi kuranglah cahaya tu, kuranglah bayang-bayang tu. Tak adalah orang takut. Saya begitu panjang kita sayang, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi datang. InsyaAllah kita akan berbual lagi. Dan teman-teman, besok saya akan sendirian, saya akan mengulas lagi apa perkembangan terbaru, apa berlaku di Jakarta, sama ada Pak Prabowo bersama dengan anak Pak Jokowi menang atau tidak. Dan saya cuma tengok tadi di Pakistan, nampak agaknya parti pimpinan Nawaz Sharif nampaknya katanya sudah melakukan satu mereka rundingan. pun tidak dapat menubuhkan kerajaan. Pun tak boleh tubuh kerajaan tu. Sama juga. Nampak gayanya dunia mengikut laporan bangsa-bangsa bersatu. Dunia sudah pun berada di ambang huru-hara. Jadi jangan jadikan negara kita ini sebagai negara yang huru-hara. Bertenanglah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk sekali lagi. Teman-teman, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.